Kita masih lagi sambung awal ni. Hadis baru ni lagi, iaitu berkenaan dengan puak-puak Uraniyin yang pergi minum air kencing unta baru ni. Kita masih lagi di bawah hadis tu, di bawah hukmil muharibin wal murtaddin, hadis an-nanasan min Urainah, ataupun hadis Uraniyin orang panggil. Ini hadis Uraniyin. Nabi SAW suruh pergi minum susu unta dan air kencing unta. Sebahagiannya kita sudah bincang dah minggu lepas, masalah air kencing. Jadi berkenaan dengan air kencing, binatang yang halal dimakan, dan begitu juga tahi dia, adakah najis ataupun tidak, khilafnya sudah kita bincangkan dulu. Malam ni daripada hadis yang kedua ni, perkara yang kedua lah yang disimpulkan oleh ulama-ulama ataupun yang menjadi dalil, pegangan kepada ulama-ulama dalam pendapat mereka, ialah berkenaan dengan masalah berubat dengan benda haram. Berubat dengan benda haram. Yang ni bagi orang yang mengatakan air kencing unta hak Nabi SAW suruh minum, baru ni yang kita baca baru ni, najis, bagi orang yang mengatakan najis bermakna haram, tak boleh minum. Lepas tu Nabi suruh minum juga tu, maknanya sebagai berubat. Dia kata sebagai berubat. Jadi untuk berubat tak apa hak haram ni. Daripada situlah ulama ambilnya. Berubat dengan benda haram ni tak apa, jika ada keadaan-keadaan tertentulah, misalnya diyakini, dipastikan dengan benda haram itu dapat sembuh, siar. Kalau tidak dipastikan tak boleh. Kalau tidak dipastikan tak boleh. Ataupun dalam keadaan ada lagi ubat-ubat daripada bahan-bahan yang halal, maka tidak boleh haram tu. Tapi bagi orang yang mengatakan air kencing unta baru ni, yang kita sudah bincang dah tu, tidak najis, bermakna tidak haram. Ni tak boleh nak buat dalil lah hadis ni untuk berubat dengan benda haram, sebab tidak haram. Dia kata sebab tidak haram, sebab halal tu lah Nabi SAW apa dia suruh minum tu. Berubat dengan benda halal lah tu orang panggil. Dia buat ikut tu. Ke mana-mana pun kedua-dua golongan ini menjadi perhatian dia lah hadis ni. Hadis Uraniyin ini menjadi tempat rujukan bagi masing-masing puak ni. Orang-orang yang mengatakan harus berubat dengan benda haram dan najis, antara dalil mereka, pegangan mereka ialah hadis ni. Dan dalam masalah ni beza-beza mazhabnya. Mazhab Hanabilah gini, iaitu tidak boleh berubat dengan benda-benda haram secara mutlak. Secara mutlak. Ni ada khilaf. Ibnu Qudamah berkata, Ibnu Qudamah ni orang penting lah, kitab fiqh dalam mazhab Hanbali ni. Wala yajuzu tadawi bi muharramin wala bi syai'in fihi muharram mithlu albanil utun wa lahmi syai'in min al muharramat wala syurbul khamr litadawi bihi lima dhakarna min al khabar. Jadi dia sebut tidak harus berubat dengan benda haram dan dengan sesuatu yang terdapat benda haram di dalamnya, seperti susu, keledai, tak boleh, dan daging, mana-mana binatang yang diharamkan kita nak buat ubat, tak boleh. Begitu juga dengan minum arak untuk berubat, tak boleh juga. Sebab apa? Alasannya hadis yang kita sudah sebut dah. Ini dia sebut dalam kitab Mughni, Al-Mughni Libni Qudamah.
Adapun ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i pula begini, mereka mengharuskan berubat dengan benda-benda haram, asalkan benda yang haram itu benda yang tidak memabukkan. Tidak memabukkan. Hak lain, hak haram, tak apa. Idza ta'ayyana syifa fiha, jika dipastikan, mana mengikut ahli lah, doktor yang ahli. Maknanya dia kata kesembuhan orang ni terletak pada benda yang haram ni, pada benda yang haram ni. Adapun berubat dengan sesuatu yang memabukkan tidak harus, di sisi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi misalnya dia ambil dalam fiqh ni hak utama-utamalah, kita muktabar dalam mazhab masing-masing. Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab dia kata, mazhabuna jawazut tadawi bi jami'in najasat siwal muskir. Mengikut mazhab kitanya, kata dia, harus berubat dengan segala benda najis, segala najis kecuali yang memabukkan. Itu tak. Dalil kitanya ialah hadis uraniyin ini. Itu kan hadis yang kita baca ni lah, semua dia pergi sini, dalilnya sini. Hadis kitanya ialah hadis dalil kitanya ialah hadis uraniyin ini. Sebab sini kan bukan memabukkan air kencing unta tu, tapi najis. Dalam mazhab Syafi'i dia kata najis air kencing unta, dan tahi unta dan binatang-binatang lain yang dimakan, halal dimakan dagingnya, itu najis. Tapi boleh, sebab Nabi SAW suruh minum, maknanya bolehlah untuk berubat. Wa huwa fis sahihain, adalah Bukhari Muslim dah, di atas bawah kita baca dah. Dia kata hadis ni hak Nabi suruh ni mahmul ala syurbihim al-abwal lit-tadawi, dipakai dengan arti mereka minum air kencing itu untuk berubat, sebagaimana yang dapat kita lihat mengikut zahir hadis ni. Dan hadis ini Imam Nawawi bahas, dia kata hadis lam yaj'al shifa'akum, Allah SWT tidak meletakkan penawar ataupun ubat untuk kamu pada benda haram tu. Hal tu kita nak pakai mana? Ni dah benda haram, ni dah najis, apa ya berubat juga? Nabi sendiri suruh. Dia kata hak tu dipakai, hak kata tak boleh berubat, Allah SWT tidak letak penawar pada benda dia haram itu pada ketika tidak perlu. Pada ketika tidak perlu tak boleh, kata dia. Misalnya di sana ada benda lain hak boleh sebagai ganti je. Hak ubat-ubat daripada bahan-bahan yang suci. Imam Baihaqi kata dua hadis ni adalah dua hadis tu, di antaranya hak ni lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Jika kita terima sahih dia, maka dipakai dengan arti berubat, larangan daripada berubat dengan benda yang memabukkan. Jadi Allah SWT tidak meletakkan penawar kamu pada benda yang dia haramkan, itu maksudnya yang memabukkan, bukan hal lain. Hak tu Allah SWT tidak letak penawarnya. Dan dipakai juga dengan arti kita berubat dengan benda haram tanpa darurat. Dalam keadaan darurat tak apa. Pasal apa kita nak melera kedua-dua hadis ni? Untuk kita pakai kedua-dua hadis ini, dan hadis uraniyin yang kita duk baca ni nak pakai juga. Jadi lagu mana cara? Jadi dia takwil lah. Hadis kata Allah SWT tidak letak penawar pada benda yang dia haramkan itu, maksudnya haram itu satu, arak ataupun yang memabukkan. Yang kedua dalam keadaan tidak perlu, dalam keadaan ada pilihan yang lain. Itu mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Malik, ulama-ulama dalam mazhab Malik, mereka serupa dengan mazhab Hanabilah juga, serupa dengan mazhab Hanbali juga. Mereka tidak mengharuskan berubat dengan benda haram sama sekali. Gitu. Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan, wa in kanatil maitah qa'imatan bi'ainiha faqad qala Sahnun la yutadawa biha bihal. Gitu. Wala bi khinzir li'anna minha 'iwadan halalan bi khilafil maja'ah
wa kadzalikal khamr la yutadawa biha. Itu dia sebut, Qurtubi sebut. Kalau bangkai itu ada bangkai itu, kata dia. Sahnun berkata tak boleh nak kita berubat dengan bangkai. Maksudnya contoh benda haram lah. Sama sekali. Dengan babi tak boleh juga. Sebab apa? Pasal ada ganti dia hak lain, hak daripada bahan yang halal ada. Berbeza kalau dalam keadaan kelaparan, kebuluran tu. Begitu juga. Sebab tu dia kira darurat pula. Begitu juga arak, tidak boleh juga kita berubat dengannya. Tak boleh berubat. Tapi kalau boleh pun ini bagi mereka dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Beza di antara berubat dengan darurat saat ni, kata dia, berubat ni mana tidak diyakini sembuh dengannya. Tetapi hak darurat saat ni, hak boleh ni mana kita tak ada arah, tak ada gigi. Itu beza dia. Hak darurat boleh kan? Sama ada untuk berubat, kau tidak berubat, kalau ni lekat makanan, kena minum arak untuk lepas tu tak ada air misalnya, gitu tak apa. Adapun ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, beza pendapat ulama-ulama dia tu pula. Hak masyhurnya, pendapat yang masyhur daripada Imam Abu Hanifah, bahawa tidak harus berubat dengan benda haram. Imam Sarakhsi dia ada sebut, wa ala qawli Abi Hanifah, mana tak boleh, mengikut pendapat Abu Hanifah tak boleh nak minum, yakni air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya, tak boleh minum air kencing dia. Untuk berubat dan untuk lain-lain, maksud lain tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Allah SWT tidak meletakkan penawar untuk kamu pada benda yang dia haramkan kepadamu. Tapi mengikut Imam Muhammad, anak murid dia, harus minum air kencing ni, air kencing binatang yang boleh ataupun halal dimakan dagingnya ni, untuk berubat dan lain-lainnya. Pasal mengikut Imam Muhammadnya suci air kencing. Serupa dengan Imam Malik, serupa dengan Imam Ahmad, pendapat dia suci, minum saja pun tak apa. Dan dah nak kan, tak apa bagi dia, sebab suci. Tapi mengikut Abu Yusuf, anak murid dia seorang lagi, dia kata harus minum air kencing ni untuk berubat saja, tak boleh untuk lain. Pasal apa? Pasal pakai hadis uraniyin ni, kata dia, kita kena pakai hadis uraniyin. Nabi SAW bui minum kan? Walaupun kita kata dia najis, Abu Yusuf kata najis, serupa dengan Imam Abu Hanifah juga. Tapi dah Nabi SAW bui, najis pun boleh lah untuk berubat. Dia kata untuk berubat. Adapun Imam Muhammad, anak murid dia seorang lagi tu, dia kata sebab suci boleh. Gitulah. Jadi hal lain-lain tu lebih kurang gitu. Dia marilah petikannya daripada Abu Yusuf kata ni dalam mana ada. Mana ni. Tak apalah tu. Tapi dia kata ada pun takwilan hak kisah uraniyin tu, sebab Nabi SAW tahu berdasarkan wahyu bahawa orang-orang ni akan sembuh dengan minum air kencing unta ni, berdasarkan wahyu. Tetapi kalau orang lain tak boleh, sebab tidak yakin. Tidak yakin. Kerana dalam perkara ni orang rujuk kepada doktor-doktor. Kepada doktor-doktor. Tak, maknanya tak boleh pakai hal tu. Tak boleh pakai. Bagi dia tak boleh pakai lah. Maknanya siapa-siapa pun boleh. Tidak kata khusus dengan Nabi saja. Orang lain pun, mana kalau doktor dia kira yalah nak kata yakin 100% tu tidak. Siapa-siapa pun. Tapi kira-kiranya berat 90%, 95% kita kata boleh sembuh dengan hak haram tadi, maka boleh lah.
Sebab Nabi SAW tunjuk ni sebagai pengajaran, bukan untuk sekat dia saja, supaya orang lain turut dia kemudiannya. Hak nak turut dalam bab dia sama dia doktor lah. Jadi hak ni mana doktor nak ada wahyu? Tak ada kena-mengena dengan wahyu-wahyu ke apa ni. Kalau kita nak kata Nabi SAW dia tahu berdasarkan wahyu, mana dalil? Adakah dia aku dapat wahyu saat ni? Orang ni walaupun benda ni haram, tak apa, moga dia sembuh dengan hal ni. Ada kalau tak ada, itu semata-mata andaian saja. Sebab itu Abu Yusuf Taksir, dia kata terpulang kepada doktor masalah ni, bukan masalah kait dengan Nabi, khusus dengan Nabi dok. Sebab ini berlaku untuk pengajaran kepada kita. Tetapi kebanyakan masyayikh, ulama-ulama dalam mazhab Hanafi ni, mereka memberi fatwa berhubung dengan berubat dengan benda haram ni. Kalau tabib hadhiq, yang doktor yang pakar, yang bijaksana, mengatakan pesakit ni yang tak ada ubat lain dah, kalau adanya benda haram, baru boleh. Mana kira macam pergi kepada darurat juga lah tu, situ jugalah. Ni pekoh dia sebut. Khilaf berlaku di antara masyayikh kita, kata dia, berhubung dengan berubat dengan benda haram ni. Dalam nihayah dia ambil daripada takhirah, berubat dengan benda haram ni harus jika diyakini, yakin cara doktor lah. Ya cara doktor pun dia tidak boleh yakin 100% juga, cara dia lah. Kata mesti sembuh. Kalau Allah SWT tak sibuk sembuh, tak berlaku juga. Tapi kira-kiranya biasa mengikut ilmu dia, boleh sembuh. Ada syifa, ada penawar padanya, maka dan tidak diketahui ada ubat lain, pada ketika itu boleh. Lepas tu dia sebut dalam fatwa Qadhi Khan, dia kata dia ambil daripada Syekh Nasr bin Salam, dia ulama dia lah. Makna kata Nabi SAW, fatwa Qadhi Khan ni dia, kalau hak dengan anak ada tu, dia tepi fatwa Alam Giriyah. Fatwa Alam Giriyah ni kitab besar, halus tulisan, najilid. Tepi dia tu fatwa Qadhi Khan. Fatwa Qadhi Khan. Jadi fatwa Alam Giriyah tu zaman Alam Gir dulu, raja, pemerintah di India. Pada masa tu dia suruh ulama-ulama ni buat fatwa. Ulama ni masalah semasa. Termasuk yang menyusun kitab tu ayah kepada Syah Waliullah, fatwa Alam Giriyah. Mana dia ramai ulama. Dia sebut dalam fatwa Qadhi Khan, dia kata maksud Nabi SAW kata innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Hak tadi, hadis tadi, iaitu innama qala dhalika fil asya' allati la yakunu fiha shifa'. Kata dia, Nabi SAW kata gitu tu, iaitu pada benda-benda yang tidak ada penawar. Gitu. Pada benda haram yang tidak ada penawar. Bukan semua benda haram. Gitu. Allah tidak meletakkan penawar kamu pada benda yang dia haram. Maksudnya benda yang dia haram, hak tak ada penawar. Ada juga hak haram, hak ada penawar, hak tu tak termasuk. Kata dia. Adapun kalau ada penawar, tak apa, walaupun haram pun. Sebab maksud sini hak tak ada penawar, kita nak ambil saja. Begitu. Ala tara, tidakkah kau lihat, kata dia, orang hak dah harga sangat tu, ya halal minum arak untuk darurat. Hak ni pun lagu tu lah juga. Maksudnya dia pergi kepada darurat tu. Sebab itu pengarang kitab Hidayah dalam tajnis dia kata, dalam tajnis, ni pekoh lagi. Kalau seseorang tu darah hidung ni, darah hidung, boleh ditulis Fatihatul Kitab dengan darah dia atas dahi dan atas hidung dia. Harus kita buat gitu untuk berubat, kata dia. Harus untuk berubat. Kalau ditulis dengan air kencing, kata dia, ini kitab pekoh ni, kalau diyakini bahawa ada penawar di situ, tak apa juga, kata dia.
Pelik tu. Pelik tu. Tetapi tidak ada dinukilkan hak ni. Ada hadis? Tak ada. Ini pekoh lah. Sebab tu kita kata dah pekoh. Ini sebab apa? Sebab hurmah tadi, haram tadi gugur. Tak ada. Apabila kita nak berubah, banyak benda yang tak apa. Masalah nak berubah. Sekiranya diyakini, yakin cara doktor lah, bahawa ini boleh menyembuhkan. Ini pendapat dia, pendapat faqih, pendapat ahli fiqh. Tak sepakat tak apa, pendapat dia. Sebab dia pun kata, orang mari tu pula. Sebab kalau orang dah harga sangat ni, dia harus minum arak. Orang lapar sangat boleh makan bangkai. Maknanya tahap darurat ni. Tak boleh lagu sana. Tahap darurat. Jadi orang-orang hak kata tak boleh berubat dengan benda haram tu, adalah banyak hadis. Baru ni kita sudah baca dah sebahagian daripada ni. Tak apalah. Itu perkara yang kedua yang diambil, yang dibahas oleh ulama atas hadis ni. Hadis ni saja. Perkara yang pertama, air kecil unta tu najis ke tidak najis? Tubik daripada, pecah daripada air kecil unta tu, kiyah atas hak tu je. Air kencing ataupun tahi, hak lain-lain, binatang-binatang lain yang boleh dimakan ataupun halal dimakan daging dia. Situ. So, yang keduanya masalah boleh berubah atau tidak dengan benda haram. Hadis ni banyak ni hadis ni. Dia jadi punca kepada macam-macam masalah. Lepas pada tu kita tengok hadis dia. Hadis kalau kita perhati, bila mereka itu minum susu tu siap, sembuh. Orang kata famalu thumma malu ila ar-ri'a. Mereka pun tuju pergi kepada penggembala unta tu, dan faqataluhum, dan bunuh mereka. Ni masuk kepada hadis pula. Masuk kepada hadis pula. Bunuh mereka. Jadi bunuh mereka ni, orang-orang hak kena bunuh ni berapa orang? Situ pula khilaf. Ni dari segi sejarah. Dari segi sejarah. Sebab tu pada hadis ni, mana kalau tengok hadis tu dari sudut ni, dari sudut fiqh, dari sudut macam-macam ada. Dia tidak supaya mengaji fiqh ke misalnya, dia fiqh sajalah. Hadis ni tak semata-mata saat ni cara kau ni golai pula pergi. Sebab dia daripada situ juga mari. Jadi ulama-ulama berselisih pendapat ni. Hak kena bunuh ni apa orang? Kalau mengikut riwayat ini, faqataluhum, mereka pun bunuh. Mereka itu tu ramai lah. Maknanya hak penggembala tu bukan seorang. Ni. Kalau berdasarkan riwayat Muslim ni, zahir dia nya faqataluhum. Hum tu maknanya ramai. Tapi kalau berdasarkan riwayat Abu Awanah dalam sahih dia, riwayat Muawiyah bin Qurrah daripada Anas, faqatalu ahadar ra'iyain wa ja'a al-akhar qad jaza'a. Faqala qad qatalu sahibi wa dhahabu bil ibil. Maknanya penggembala tu nampak dua orang. Mereka bunuh salah seorang daripada dua orang penggembala. Hak seorang lelaki tu dalam keadaan ketakutan balik. Dia kata mereka telah bunuh kawan saya dan mereka bawa pergi dah hutan. Gitu. Dan nama hak penggembala hak mati tu namanya ke dia? Yasar nama dia. Yasar. Itu nama. Gitu. Ibnu Ishaq dalam Maghazi kata hak kena bunuh tu namanya Yasar, dia sebut. Tabarani secara mausul meriwayatkan daripada Salamah bin Aswa' bi isnadin salih. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada hamba orang panggil Yasar. Ibnu Ishaq tambah dalam riwayat dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat hamba ni dalam ghazwah Bani Tha'labah. Salamah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tengok hamba ni molek, baguslah semaya molek. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerdekakan dia.
dan hantar dia untuk jaga unta-unta saat ni di kawasan Harrah. Dia pun duduk situlah, Yasar saat ni. Fadzakara qissat al-Uraniyyin annahum qataluhu, dalam Fathul Bari dan lain-lain begitu. Tapi kalau mengikut zahir hadis ini, hadis Muslim ni, mereka bunuh beberapa orang sebab qataluhum, lebih daripada seorang. Kalau riwayat Abu Awanah, salah seorang, mana dua orang penggembala. Dalam riwayat Tabarani pun seorang juga hak kena bunuh, iaitu namanya Yasar. Serupa dengan riwayat Ibnu Ishaq, serupa. Zahirnya gitulah. Bukan asal ni dalam Muslim ni seperti yang kita tengok dalam Bukhari dan lain-lain sebut gini, hak kena bunuh tu seorang, iaitu Yasar. Hak kena bunuh. Boleh jadilah penggembala unta sedekah ni, unta zakat ni, ada beberapa orang selain daripada Yasar tu. Tetapi yang kena bunuhnya Yasar. Jadi setengah-setengah perawi ni maknanya dia pakai sebut ramai. Faqtasara ba'dhu ruwat ala Yasar. Sebenarnya hak kena bunuh tu bukan Yasar seorang, beberapa orang. Gitu. Tapi perawi ikhtisar. Dia sebut Yasar seorang, setengah-setengah perawi. Gitu. Sebab apa? Sebab dia ni penggembala unta Nabi. Jadi unta ni ada bercampur, unta hak zakat pun ada, unta hak Nabi pun ada. Jadi hak kata hak bunuh penggembala unta Nabi ni, penggembala dia tu siapa dia? Yasar, seorang lah. Tapi hak lain-lain tu bukan penggembala unta Nabi, penggembala hak zakat tu. Jadi tak sebut tu. Hak kata sebut Yasar ni seorang, kata seorang kena bunuh tu hak penggembala unta Nabi. Ini perbahasan ahli hadis lah. Tetapi Hafiz Ibnu Hajar mentarjihkan pendapat yang mengatakan mereka telah membunuh seorang saja. Seorang saja. Tak cara lah penggembala unta Nabi, penggembala unta zakat, kau tak cara tu. Tapi penggembala dalam ramai-ramai penggembala tu seorang dia. Cumanya oleh kerana kita mengaji hadis ni nak sebutnya gapo dia Hafiz Ibnu Hajar sebut. Tu maksudnya. Wa inna ma dzakarahu rawi hadits al-bab bil ma'na fatajawwaza fil ityan bi sighatil jam'i. Tu hendak. Tapi perawi meriwayatkan hadis ini dengan makna. Bila meriwayatkan dengan makna ni dia ada berlaku perubahan. Kadang-kadang dengan tidak disengajakan, secara kita nak kata apa? Secara tersalah ke ataupun tajawuz. Mana dia kira atas dasar tasahul, tajawuz. Mana dia guna sirah jamak di sini. Sirah jamak supaya kita wisalah kepada satu orang lah. Padahal assalamualaikum lah kita kata. Benar sepatutnya. Tapi kita kata assalamualaikum. Hal lagu itulah juga di sini. Jadi Hafiz Ibnu Hajar takwil. Dia kata oleh kerana riwayat dengan makna ni hak sebenarnya seorang, tapi dia kata hum. Itu mengikut Hafiz Ibnu Hajar. Orang lain tak setuju. Masing-masing pendapat lah. Masing-masing pendapat. Orang lain kata dia kata faqataluhum, bukan sekali, bukan satu sanadnya. Orang kata faqataluhum ni ramai. Apa kita kata seorang pula je. Itu dia. Sebab ni dia sebut sini, Hafiz Ibn Hajar mentarjihkan dalam Fathul Bari qaula ashabil maghazi, pendapat ahli-ahli sirah dan maghazi. Dia tarjih tu. Kita kata apa kelebihannya nak tarjih ahli maghazi tu? Mana kemah hadis ni? Kalau lagu tu tak boleh nak yakin lah semula. Mana pada ketika-ketika lain pula dalam Muslim ni apa lafaz dia tu boleh jadi ni riwayat dengan makna. Riwayat dalam maghazi tu tak boleh riwayat dengan makna kah? Pasti kah riwayat bil lafzinya? Jadi masing-masing pendapat. Dia kata lagu tu. Orang ni kata begini, kalau mengikut zahir hadis ini, hadis Muslim, ramai, beberapa orang mati, bukan seorang. Sebut Yasar tu ialah nama Yasar tu sebut. Tapi hak lain nama tak sebut. Tak apalah, tapi hak mati bukan Yasar seorang. Macam mana boleh tahu? Adalah dalam ramai-ramai tu, sebab ramai tu lah. Hak terlepas tu ada, terlepas balik royak. Balik royak.
Sebab tu kita tak boleh kata penggembala ni seorang. Ramai. Dua orang pun tidak. Ramai ni sebab dia guna sirah jamu. Kalau tidak, kita tak boleh yakin ni semula ni. Kita akan ragu, kita akan kata ni boleh jadi jamuk ni, dia tak jauh. Sebenarnya seorang lah, tapi dia guna jamuk. Boleh jadi lagu tu pula payah nak pegang kan lagu tu. Hak mana lebih kuat? Riwayat Muslim ke riwayat Al-Maghazi? Gitu. Pada anak-anak kok lebih kuat hak hadis ni. Apa yang kita nak pegang? Gomo nak pegang hak tu ni? Hak hadis ni hak lebih kemahnya. Kalau tidak, mana perawi-perawi dia tak ada makna lah. Yang Muslim tu Bukhari kau kemah ke apa? Tak ada makna. Tak apalah. Jadi hak kena bunuh ni mereka buat lagu mana? Potong tangan. Dia bukan setakat bunuh gitu saja. Potong tangan, potong kaki, dan dia cocok dengan buri dalam mata. Gitu dia dibuat. Siapa mati dia buat seksa lah. Dia seksa. Jadi ini disebut dalam Tabaqat oleh Ibnu Sa'ad. Sebab itulah kita tengok dalam hadis ini orang ni Nabi SAW pun buat lagu tu juga. Buat lagu tu juga. Jadi hak tu cocok dengan dengan duri. Nabi SAW ni panah besi. Lagu mana? Boleh jadi ada juga yang tengok ke mana dia tengok dengan besi dia panah. Sebab dia semelah seekor, 12 ekor untuk. Tu dalam riwayat yang lain sebut 12 ekor untuk. Seekor dia semelah situ. Jadi sebelah tu bila ada api boleh jadi ada panah tu dia galak lah kita kata. Galak sangat. Pokok dia tu panah tu dia selang dalam mata penggembala sana. Dia hukum. Sebab tu Nabi SAW buat lagu tu juga. Jadi ceritanya bila hak ni balik ayat Nabi SAW pun hantar beberapa orang sahabat dia hantar. Jadi pergi-pergi tu hak ni mengikut riwayat Waqidi. Dalam kitab ni ada macam-macam. Riwayat Waqidi ni kalau mengikut ulama hadis tak saya pakai. Tapi ni ulama hadis juga ni dia sebut. Kita kena tengoklah benda ni setara mana. Begitu ya. Setara tu ya benda ni. Kita tak boleh kata ni ada dalam kitab maka dia seseolah dia kata ni Waqidi ni orang boleh. Tidak lagu tu. Cara kitab dia tidak lagu tu. Dia sebut daripada orang tu daripada orang ni. Lepas tu kita nilai lah sebagaimana yang kita tahu dudukan dia. Benda ni bercagah ke tidak, boleh ke kita terima. Kalau tidak boleh, apa sebab? Kalau boleh, tak ada apa, boleh terima. Gitu je lah. Sebagai tambahan. Kalau tak terima pun tak susah. Gitu. Riwayat daripada Yazid bin Ruman. Dia dalam hadis dia kata Rasulullah SAW hantar untuk kejar mereka itu 20 orang dengan berkuda. Ini riwayat Waqidi ni dalam Maghazi dia. Ini pun Ahlul Maghazi juga ni. Supaya dengan Ibn Ishaq Sahibul Maghazi juga. Jadi ramai ni Ahlul Maghazi ni. Tapi hak kebanyakannya tak pakar lah benda ni. Waqidi ni pun ulama tak saya pakar dia. Tak saya pakar. Nabi SAW lantik Kurz bin Jabir Al-Fihri. Mereka ni pun kejar tengah malam tu malam situlah dia Harrah. Esok pagi mereka kejar tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak turun ke mana. Tiba-tiba mereka berjumpa dengan seorang perempuan yang bawa katif ba'ir, bawa daging ni, tulang belekak, daging unta tu, mana dia mau tubuh ke dia. Jadi sahabat-sahabat ni pun igak lah dia. Tanya dia, ni gau dia ni daging buat apa ni? Dia kata aku lalu dekat satu orang, kumpulan orang, mereka itu 9 unta. Dia mau tubuh kat aku kata dia. Dia pun kata mana? Duduk mana? Dia tu. Dia kan kalau ahli sirah dia, ahli sejarah dia, cerita dia tu molek, bertaut molek kan? Nampak macam cerita drama gitu. Duduk mana? Kalau nak cerita pun boleh lah kita kata. Kalau hadis ni tidak nampak gitu. Duduk mana? Dia kata Kotu lah kata. Kotu balik tu tempat tanah lapar tu, tempat batu-batu dia tu hitam di sana tu. Kalau musafah situ kata dia kamu akan tengok asak-asak dia ada lagi kata. Mungkin dia masuk ni. Dia bakar ni daging unta ni. Puak-puak sahabat ni pun pergi
Popok dia baru selesai makan situ. Baru selesai makan. Popok sahabat ni pun kepung dia, suruh menyerah, serah diri. Mereka itu pun serah diri lah, semua sekali serah diri, tak terlepas seorang pun. Lepas tu dia ikat letak atas kuda, wak pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Madinah, mereka mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada di bandar betul-betul tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Rabah, bawa pergi dekat Nabi. Begitulah cerita. Sariyah Nabi atas 20 orang ni suruh pergi kejar ni, orang panggil Sariyah juga. Sariyah Kurz bin Jabir Al-Fihri orang panggil. Itu nama dia. Ahli sirah dan maghazi menyebut nama Sariyah ni dengan nama ni, Kurz bin Jabir Al-Fihri, sebab ketua dia tu, sahabat tu Kurz nama dia. Lepas tu Waqidi sebut lagi, ada salah seorang anak Salamah bin Al-Aqwa'. Dia kata Salamah bin Al-Aqwa' cerita 20 orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam atas ni dalam Sariyah ni. Salamah pun kata, dia sebut nama. Dia sebut nama. Ni kelebihan maghazi. Dia sebut nama. Saya, kata Salamah, Abu Rum Ghifari, Abu Dhar, pergi juga, Buraidah bin Hasib, Rafi', Jundub bin Muqaith, Bilal bin Harith Al-Muzani, Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani, Ju'al bin Suraqah, Safwan bin Mu'attal, Abu Raw'ah, Ma'bad bin Khalid Al-Juhani, Abdullah bin Badr, Suwaid bin Sakhr, dan Abu Dubais Al-Juhani. Ni Hafiz Ibn Hajar pula dalam Fathul Bari, dia ambil daripada maghazi Musa bin Uqbah. Ni maghazi Musa bin Uqbah ni nombor 1. Kalau di kalangan mutaqaddimin dulu, maghazi nombor 1. Lah ni tak jumpa, tak tahu. Hak ni kalau ada hak ni sedap sebenarnya. Sebab apa? Ulama tak pertikai hak ni. Jadi hak ada ni melalui ulama ni, sama Hafiz Ibn Hajar dia boleh ambil lagi. Ada. Dia boleh royak daripada Musa bin Uqbah bahawa Amir Sariyah ini ialah Sa'id bin Zaid atau Sa'ad bin Zaid Al-Ashhali. Lepas tu tadi Kurz, dia cuba jamukkan riwayat-riwayat ini. Dia kata Sa'id bin Zaid ini dia jadi kepala golongan Ansar. Kurz bin Jabir ini adalah kepala ketua kepada semua sekali. Dia cuba jamuk. Wallahu a'lam. Habis kata. Lepas tu Nabi SAW hukum lagu itulah, hukum supaya dia buat. Adapun kerak tangan, kerak kaki ni, ini adalah had muharabah. Hukum had muharabah. Nanti kita akan bincanglah pasal muharabah tu. Ataupun qisas, kerana perbuatan yang mereka telah lakukan terhadap penggembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Adapun cocok mata dengan besi panah tu, jumhur ulama mengatakan ini adalah qisas. Sebagai qisas, maknanya hukum balas balik. Hukum balas sebab dia buat gitu kepada penggembala tu, maka dihukum lagu tu jugalah. Dan ulama-ulama pegang dengan hadis ni. Pegang dengan hadis ni dalam bab jenayah. Dia kata hukuman balas ni terhadap sesuatu jenayah yang berlaku ialah dengan melakukan serupa dengan hak dia buat. Dia buat lagu mana, kita buat lagu tu. Dia pegang dengan hadis mana? Hadis Quraniyin ini. Itu dalam bab jenayah. Rujukannya mana? Hak ni juga. Tapi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dia tak pakai. Jumhur ulama memang pakai. Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dia tak pegang. Dia pegang dengan hadis la qawada illa bisayf. Tidak ada hukuman balas melainkan dengan pedang saja. Kalau hukuman bunuh, dia bunuh lagu mana-mana tak cara. Nak balas dia tu pancung sahaja. Itu kalau mengikut ulama dalam mazhab Hanafi. Tapi ulama-ulama lain kata tidak. Mumasalah. Mana kena serupa lah. Kalau dia hentak dengan batu atas kepala ni, mana kita hukum lagu tu juga.
Jadi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dia kata tak boleh lah nak tak serupa. Boleh jadi hak ni dia tak sekali gai tu mati lalu. Hak ni kalau kita gai tu tak mati lagi. Baru lepas dah. Kalau kita kata yang kedua tak serupa dah kata dia. Nak suruh serupa ni kalau dia rocah sekali kita rocah sekali tu baru serupa. Kalau dia rocah sekali kita rocah dua kali tidak serupa kata dia. Sebab dalam Quran apa dia sebut misl fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bi. Bimithli itu ada sokmo kata. Mana boleh mithli kata dia, tak boleh mithli. Gak demon ni kata dia tak kira tu, dia kira asasnya kata dengan batu setara tu. Tahu dah. Tak cara dia tak mati lagi. Kalau orang tak adil pun dia nak bunuh sekali bahaya tak mati lagi, dia akan bahaya lagi. Maksud dia nak bunuh. Tapi dah mati selalu. Dia ni kita hukum tak mati selalu, tak cara lah katak lagi. Dia sampai mati dengan batu. Baru puas hati. Ke mana-mana pun mati katak dengan batu. Cumanya orang mati dah tu dia katak sekali mati lah. Misalnya kita kata mati selalu. Orang ni katak sekali tak mati. 2 kali tak mati. 10 kali pun. Sebabnya kira-kira dia tu kalau dia tak mati selalu, dia akan katak lagi tu. Kira-kiranya. Mana kita nak tahu? Tak apa dah lah. Asalkan asas benda tu dia katak dengan gam. Kalau dia bedil lah malah bedil. Dia bedil mana? Bedil situ. Gitu. Tak boleh bedil lain. Bedil situ. Jadi kalau tidak yakin, tak pandai nak bedil, suruh ahli bedil, baru tepat. Maka dia ada dah nanti. Bahagian menemu. Bahagian hukum balah ni jalad dia panggil. Orang kita panggil al-goju. Dia ada dah. Ni tak apa ni. Dia kalau nak pancung tak apa sekali gak dia pada ada. Kalau kita ketang dah. Walaupun nak balas tu gerai tapi dah tak pandai kan. Boleh jadi. Jadi boleh diserahkan kepada pihak kerajaan. Kalau nak balas sendiri pun boleh. Tapi kalau mengikut mazhab Hanafi tak boleh nak balas sendiri, tak tu kalau tak boleh. Pasal tidak sama. Takut tidak sama. Dia takut tu lah pasal dia pegang dengan Quran misli semacam. Kalau balas-balas ni misli semacam. Dia kata misli ni lagu mana? Serupa. Tak akan serupa. Kata dia. Dia buat gitu. Demon ni kata tak cara. Kalau dia tinggal dengan pisah-pisah. Dia pegang mana? Hadis ini. Hadis Urani ini. Itu pegangan dia. Sebab Nabi buat. Ada buat Hanafi kata ni hadis ni sudah mansuh dah ni kata dia. Dia buat gitu pula. Sudah mansuh dah ni. Hak ni muslah ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang pula muslah. Ni macam mana dia muslah? Muslah ni kerak kaki ke. Muslah ni mana kerak anggota ujung-ujung tepi-tepi ni. Telinga misalnya, mata cocok, kerak tangan, kerak kaki, kerak tetek misalnya kita kata. Itu muslah. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Macam mana? Kalau kita dapat di dalam hadis dia buat ni cerita dulu kata dia. Dia pun dia kata tak sih. Hak dia berkata la qawada illa bisayf gapo tu setara mana kat hadis ni? Tak ada nak lawan hak ni kuat lagi kata dia. Dia nak kata mansuh gitu gini ni biar pasti dulu. Itu masalah sebab tu jadi khilaf tu. Sebab bahas nanti tak terang. Jadi orang hak pegang kata balah mengikut hak dia buat, dia pegang hak ni inilah dalil dia. Dia kata tidak mansuh hadis ni. Itu menunjukkan hadis ni kadang-kadang setengah golongan kata mansuh, setengah golongan kata tidak. Hak kata tidak tu dia nak pegang macam. Situ hak khilaf. Setengahnya tidak khilaf. Hak mansuh ngadak kiblat kepada Baitul Maqdis. Tak ada khilaf dalam dunia. Tak ada khilaf. Orang Islam, ulama Islam semua kata memang seperti kita buatlah ni, ngadak ke Mekah. Hak ngadak kepada Baitul Maqdis sudah mansuh. Tak ada khilaf hak tu. Tapi kalau hadis ada khilaf. Ada khilaf. Lepas tu kita nak tarjih hak mana, itu soalan lain hak tu. Tapi ada khilaf. Lepas tu dia kata, ini menunjukkan mansuh ni. Tirmizi dalam jami'-nya menyebutkan daripada Ibnu Sirin, bahawa Ibnu Sirin kata Nabi SAW buat lagu ni qabla an tanzilal hudud, sebelum turun ayat hudud kata dia. Ibnu Sirin kata. Dia pun kata Ibnu Sirin itu siapa? Dia pun tak kenal kau kata dia Ibnu Sirin. Orang besar, kita tahu orang besar pun, tapi dia siapa? Tak pandai nak lawan dengan hadis ni. Itu mungkin pendapat dia, ijtihad dia. Apa kita nak terikat dengan dia?
Dia bahalah pula. Betul dia orang besar, dia imam. Dalam bab takbir mimpi ni imam benar dia. Jadi dia orang kuat dia mengikut mazhab dia nya tak boleh riwayatkan hadis ni kecuali kena ingat lafaz dia. Riwayat bil makna tak boleh dia. Sampai setahu tu kemahnya Ibnu Sirin. Di antara orang yang berpendapat tak boleh riwayat dengan makna. Sebab takut berubah sajalah. Kalau nak riwayat kena ingat molek. Kalau tidak tak boleh. Ataupun kalau ragu kena royak lah ragu. Atau kena royak atau syok kena royak. Jangan buat kesimpulan sendiri nak suruh sedak tak ada sebut atau gapo syok tu, jangan. Tak boleh. Haram bagi dia. Setara tu pun dia tidak sahabat. Kalau sahabat pun ada sahabat lain buat lagu lain khilaf, kita tak terikat, tak mesti kita ikut dia. Ada menung pula kata. Tapi gitulah. Lepas tu pengarang ni Takmilah Fathul Mulhim ni dia kata orang-orang zaman kita ni pertikaikan hukuman Islam, kata dia, hukuman jenayah Islam. Kadang dia tengok hadis-hadis umpama ni nampak keras sangat, kata dia. Dia kata padahal tak tengok, kau kata dia, hak puak-puak ni buat ni terhadap penggembala Nabi ni aqsa minku bikathir. Lebih teruk lagi, lebih jauh lagi daripada kemanusiaan. Mereka bukan murtad daripada Islam sahaja, tetapi mereka membalas jasa Rasulullah, budi baik Rasulullah yang begitu banyak kepada mereka, dan sahabat-sahabat Nabi juga. Dia balaslah ke mana? Dengan pembalasan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang. Kata dia, orang hak biasa pun hak tahu mengenal budi ni, dia tak akan buat macam tu. Kata dia. Mereka mari, dia kata, pada Nabi SAW tu dalam keadaan lapar, kekek, mari, sakit, gitu gini sakit. Nabi SAW layan dia dengan baik, beri makan. Kemudian pergi kepada unta tu dah sakit, berubat, suruh makan susu unta tu, dan air kecil, royak cara-cara dia. Dan segala-gala hak perlulah, apa yang perlu. Mana tidak sesuai duduk di tempat ni. Kalau kita ni pergi duduk di atas bukit tu, makan angin, hak segar tu dah. Hak ni pun suruh pergi luar daripada kawasan Madinah. Kawasan Madinah ni kawasan wabak. Pergi keluar daripada kawasan untuk mendapat cuaca ataupun keadaan sekeliling yang udara yang menyihatkan, ubat yang baik untuk mereka. Nabi SAW percaya kepada bubuh dia ni, pergi harap suruh pergi ke sana. Harta dia percaya atas dasar dia ni Islam. Tapi mereka ni bukan sahaja murtad, tetapi rampas unta itu, bunuh pula penggembala Nabi SAW. Tak ada apa-apa kesalahan. Tak ada apa kesalahan. Kerak tangan, kerak kaki, dan macam-macam lagi seksaan ni. Dan cocok dengan dengan duri mata tadi. Dalam setengah riwayat pula disebutkan cocok dengan besi panah dalam mata. Itu yang dibuat. Jadi kalau Nabi SAW balas lagu ni, itu untuk keadilan. Untuk keadilan. Macam mana keluarga hak mati? Adakah dia puasa puas hati kalau dengan je gitu saja? Orang yang buat gitu kepada ayah dia, kepada saudara dia. Jadi hukuman ni bersambung untuk menjaga hak orang, keselamatan, dan supaya orang yang melakukan jenayah lagu ni dia takut dah buat. Tak apalah. Lepas pada tu ahkamul hirabah. Kita pergi. Nabi SAW biar situ, biar di tengah panah tu mati gitu je pokok ni, mati gitu. Jadi sebab apa mereka ni menerima hukuman mati lagu ni, cara dia ada dua sebab yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama kerana hirabah ataupun muharabah. Yang kedua kerana murtad. Kerana murtad. Jadi dua. Jadi dua perkara inilah yang perlu dibahaskan. Jadi hak ni pun hadis ni juga, atas hadis ni juga ulama bahas ni eret daripada hadis ni bang. Jadi hukum hirabah asas dianya dalam Quran, supaya kita
baca dah baru ni, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Tu ayat dia. Inilah asas ni. Ada dalam Quran. Bila ada dalam Quran tak boleh nak takwil dah. Tak boleh nak takwil dah. Tetapi tak apalah, panjang tu huraian dia. Baru ni sebahagiannya kita sudah huraian dah. Orang ni kata begini, au tu apa makna? Baru ni kita sudah bincang dah, tak perlu ulang dah. Kecuali orang yang bertaubat min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kamu berkuasa terhadap mereka. Maka fa'lamu, ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi pengasih. Jadi hak situ tu panjang. Panjang tu huraian situ tu dari segi pemerintah tu setara mana. Berkuasa tu maksudnya lagu mana. Panjang pula huraiannya. Jadi kita tangguh dulu hak tu. Nak cerita hak ni dulu. Muharabah ataupun hirabah ni apa maksudnya? Dari segi hukum jenayah Islam. Dia hirabah ni setengah-setengah ulama dia, kalau dalam bahasa Melayu ni, kalau diterjemahkan, dia terjemah dengan makna penyamun, perbuatan menyamun. Tapi sebenarnya itu tidak tepat kalau kita terjemahkan dengan makna perbuatan menyamun tu, sebab dia tidak semesti dengan maksud menyamun. Di sini kita nak tengok hak maksud dia sebenarnya, dan mengikut macam-macam mazhab. Lagu mana hak maksud hirabah? Hirabah ni maksud mengganggu ketenteraman awam, sama ada dalam perjalanan ataupun di tempat tinggal mereka, dengan ancaman, ada kekuatan dengan ancaman membunuh. Itu sama ada mengganggu ketenteraman itu, sama ada untuk mengambil harta ke atau apa-apa lain. Itulah secara rekahnya maksudnya. Itu maksud hirabah. Hak ni orang panggil menentang Allah, memerangi Allah dan Rasul. Dalam ayat tadi, balasan kepada orang yang memerangi Allah dan Rasul. Sebab maksud Allah dan Rasul ni adalah, di sini dalam ayat ni maksudnya simbol kepada kedamaian, keamanan dalam masyarakat. Allah dan Rasul memberi jaminan manusia, terutamanya dalam kerajaan Islam, aman, boleh hidup dengan aman, damai. Tiba-tiba orang ni dia melakukan kekacauan, dia menimbulkan fitnah dalam masyarakat, sehingga jadi orang jadi ketakutan. Maka balasan dianya lagu ni. Supaya dalam ayat itulah yang kita sudah baca dah baru ni. Jadi hirabah ni asal dia makna dia iaitu qat'ut tariq. Mengikut takrif yang diberikan oleh ulama, iaitu mengganggu perjalanan, iaitu keluar untuk mengambil harta ala sabilil mughalabah, secara kekerasan. Kalau curi tu lagu lain, ambil senyap-senyap, ambil pula tempat hak orang taruh, sipai molek, tempat tu memang tempat orang sipai piti. Dia ambil daripada situ, dengan senyap-senyap tu curi. Ni tak secara terbuka, dengan kekerasan, dan dia ada kekuatan. Ala wajhin, dengan cara yabtani'ul marra 'anil murur, jadi sehingga orang yang lalu lintas itu tidak boleh pergi mari, terganggu. Sebab itu kita kata gangguan. Wa yanqati'ut tariq, dan jalan tu jadi terputus, orang tak berani lalu kot. Ni asas silahnya cerita sampai itu. Asas silahnya lagu itulah. Hak kata ganggu dalam perjalanan ni gini, sama ada qat'u tu, gangguan saat ni daripada kumpulan ataupun satu orang, tak cakap. Asalkan dia tu ada kekuatan, dia ada senjata misalnya, orang lain tak ada senjata, orang lain ramai pun tak ada senjata, dia ada senjata. Maksud ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dan Hanbali mengatakan syarat dianya, iaitu orang yang saat ni mengganggu saat ni, penceroboh saat ni, dia ada senjata ataupun sesuatu yang sama maknanya dengan senjata, serupa dengan senjata kira-kira. Misalnya
tongkat ke dia ada, batu ke dia ada, kayu ke dia ada, dan sebagainya. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Malik dan Syafi'i tidak mensyaratkan itu. Tak ada senjata pun, tak apa, termasuk dalam penceroboh dah. Penceroboh dah hanya memadai di sisi mereka, yakni di sisi ulama Malik dan Syafi'i ini, iaitu penceroboh saat ini dia ada kekuatan. Cukup dah. Dia ada kekuatan. Dan dengan menggunakan anggota dia, misalnya dia menumbukkan, dia orang hebat gocok, dia pandai silat, ni buat ni tak pandai belakang. Kita kata hak dia sekat, hak dia ganggu sana tak pandai belakang. Dia walaupun dia seorang, dia pandai. Bahkan Imam Malik mengatakan kepada kalau dia dengan cara tipu daya, dia perangkap orang sehingga terperangkap begitu, dengan tipu daya, dengan dia bagi orang jadi mabuk, maka dia boleh ambil harta orang, termasuk juga asalkan dia ada usaha lagu tu, sehingga pada masa dia buat tu orang tidak berdaya, termasuklah mabuk misalnya, tanpa menggunakan kekuatan pun. Imam Malik kata itu pun termasuk dalam takrif ni juga. Lepas tu kita pergi lagi. Inilah kesimpulan kalau kita baca kitab-kitab fiqh macam-macam mazhab ni. Kalau dalam mazhab Hanafi misalnya Bada'i'us Sana'i'. Hasanilah kesimpulan, hasani dibuat daripada situ. Kalau dari fiqh mazhab Hanbali Ibnu Qudamah dalam Mughni. Kalau dalam Syafi'i Mughnil Muhtaj Khatib Syarbini, mazhab Syafi'i. Dan syarah Dardir Hasyiah As-Sawi. Ni kalau dalam mazhab Malik. Gitulah kesimpulan. Lepas tu Imam Abu Yusuf pula dia bagi lagi, bahas lagi. Dia kata ada beza ni kalau siang dengan malam. Dia ada buat pembahagian pula. Dia syaratkan senjata tu pada waktu siang, tapi kalau malam tak ada senjata pun cukup dah. Sebab apa? Orang tak tahu dia ada ke tak ada senjata. Dia termasuk dalam muharib dah. Muharib ni hukum dia sama ada dibunuh, disalib, dikerak tangan kaki dengan bersilang, ataupun dibuang negeri. Baru ni sebahagiannya kita sudah bicara. Itu hukuman. Ulang minta maaf. Kemudian alasan ni mana ilat ni, untuk kita boleh mengatakan seseorang ni sebagai penceroboh saat ni, kita perlu perluahkan lagi di zaman kita ni. Sebab pengarah ni dia orang zaman kita, perlu peluah lagi. Zaman yang penuh dengan macam-macam kerosakan. Jadi penceroboh ni, penjahat-penjahat ni, dia rekod macam-macam cara untuk menguasai orang-orang yang tidak bersalah dan orang-orang yang lemah, tidak ada apa-apa senjata. Mereka gunakan macam-macam alat. Dan tidak mungkin maknanya orang yang diceroboh tu boleh meminta bantuan daripada orang lain. Dia kata kalaulah seseorang pemerintah tu dia memakai pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Malik, pada hari ni waktu lebih molek lagi. Padahal pengarah dia ni Hanafi, tapi dia kata dalam bab ni kalau seseorang pemerintah tu pakai mazhab Syafi'i dan mazhab Malik untuk mengatasi masalah jenayah yang berlaku pada hari ini, kana aula listi'sali al-mutamarridin min qutta'it turuq, yakni untuk menghalang, untuk mengatasi masalah gangguan dalam perjalanan ini. Dan termasuklah gangguan dalam perjalanan ni, perjalanan rampasan kapal terbang, dia sebut juga sini. Rampasan kapal terbang ni. Orang rampas kapal terbang ni tidak semua nak harta, kebanyakannya bukan nak fitin, nak bukan air. Lagu mana hukumnya? Dan macam-macam lagi lah, bukan rampasan kapal terbang saja, dalam perjalanan, dalam kapal kau misalnya dikuasai orang semua, dijadikan tebusan misalnya, kapal laut, kau ikutlah apa-apa pun. Itu kena ambil kira. Jadi kalau kita ambil kira setengah-setengah ulama, dia kata syaratnya kena ada gini senjata, lagu ni. Senjata tu pun tak ada, orang tak pakai. Orang pakai senjata yang lebih canggih lagi sekarang ni. Jadi kita kena peluah lagi. Kalau tak ada dalam bentuk senjata pun, ada alat-alat yang boleh menggugat orang.
Cukup dah. Kemudian kalau kita perhati kepada kitab-kitab fiqh dalam mazhab Hanbali, dia kata hirabah ni baru ada hukum hirabah ni apabila orang tu keluar dengan maksud nak ambil harta. Dia gunakan kekuatan, dia guna kekerasan, tidak lain. Kalau dengan maksud lain tak termasuk dalam takrif ni. Itu mengikut dia. Tetapi hak zahir daripada kitab-kitab Syafi'i dan Maliki, mereka tidak mensyaratkan ini. Bukan dengan maksud nak ambil harta pun termasuk dalam bab ni juga. Hak ni lebih sesuainya sekarang ni. Bahkan keluar untuk menceroboh nyawa orang, bunuh ke, mengganas ke, dan menyekat lalu lintas orang, mengganggu perjalanan orang, semua termasuk di dalam hirabah belaka. Dia kata tengok Imam Ramli Syafi'i Saghir, dalam kitab dia Nihayatul Muhtaj, dia sebut gini, apa dia hirabah, iaitu huwal buruz li akhdhi malin au li qatlin au irhabi mukabaratan i'timadan ala syawkah ma'al bu'di 'anil ghawth. Itu ta'rif dia dibuat molek tu, iaitu keluar tampil untuk mengambil harta daripada mana-mana pihak lah, ataupun untuk membunuh, ataupun untuk mengganas, menakut-nakutkan orang dengan menggunakan kekuatan, kekerasan, dengan menggunakan senjata ataupun syaukah, kekuatan. Di samping jauh daripada dapat menerima bantuan daripada pihak lain, pihak keamanan atau pihak kerajaan kau, tak boleh dapat. Dardir Al-Maliki pula dalam syarah dia kepada Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil ni kitab fiqh Maliki nombor 1. Mukhtasar Khalil. Syarah dia tu bukan main banyak ni. Ni syarah kepada Mukhtasar Khalil. Dia sebutkan al-muharib alladhi yatarattabu alayhi ahkamul hirabah qati'ut tariq ay mukhifuha liman isluk ay mururin fiha walau lam yaqsid akhdha malil marin kanat at-tariq fi falatin aw umran. Lagi molek lagi terang. Muharib ni kepada dia masuk dalam takrif tadi, iaitu yang berlaku hukum hirabah ke atasnya. Hukum hirabah tadi lah, kalau sabit dia kena hukum lagu ni seperti tadi, iaitu orang yang mengganggu lalu lintas. Ganggu tu lagu mana? Menakut-nakutkan orang, menyebabkan jadi orang takut untuk lalu ataupun untuk berjalan, walaupun dia tidak maksud untuk mengambil harta orang-orang yang lalu itu. Sama ada jalan itu di tengah padang pasir ataupun di tengah bandar, di kawasan perkampungan pun termasuk juga. Sebab setengah-setengah ulama dia kata ni dia kena padang pasir, tempat tak ada orang. Gaklan ni mana nak ada padang pasir dah. Tempat kita kan tak ada padang pasir, rumah saja dah. Dia kira hak ni tempat yang jauh daripada orang. Situ yang baru ada hukum hirabah. Maknanya nak dilaksanakan, kalau kita pakai hak tu, pelaksanaan hukum hirabah ni payahlah. Jadi lebih baiklah untuk lebih selamat untuk penjenayah. Tapi kalau kita pakai hak ni, mazhab Malik dan Syafi'i ni, lebih terganggu lah. Lebih terganggu, tersekat maknanya usaha dia. Tak apalah. Dalam fiqh Hanafi pula dia kata kan dalam Durrul Mukhtar, qat'ut tariq ni, orang panggil gangguan ni, dia boleh berlaku tanpa maksud nak ambil harta. Tidak nak ambil harta orang pun tak apa, maksud dah. Apabila dia bermaksud menceroboh nyawa seseorang yang tidak bersalah. Nas dia begini, man qasada man qasadahu yani qat'at tariq walau fil Misr laylan bihi yufti wa huwa ma'sum ala shakhsin ma'sum walau dhimmiyan. Jadi orang yang maksudkan mengganggu perjalanan ini walaupun di bandar tengah malam, di sini dia kaitkan tengah malam pula, dia fatwa gitulah. Terhadap orang yang tidak bersalah, walaupun orang tu zimmi, kafir zimmi sekalipun, kalau dia ganggu,
lagu itulah hukum dia. Masuk dalam hirabah juga. Dia tidak syaratkan mengambil harta. Dalam Bada'i'us Sana'i' dia kata tak apa. Gitulah kesimpulannya. Makna ramai ulama-ulama sebut tidak semesti nak ambil harta. Kalau tidak nak ambil harta pun lagu tujuh. Lepas tu dia kata wa idza taqarrara hadha fa zahir anna ma yaf'aluhu al-ba'd fi zamanina min ikhtiṭaf at-ta'irat dakhilun fi hadd al-hirabah wa qat' at-tariq 'inda asy-syafi'iyyah wal malikiyyah nassan wa 'inda al-hanafiyyah istinbatan. Dia kata mana hak lah ni berlaku ni, rampah kapal terbang ke apa ke, ini termasuk di dalam ni bab ni, bab hirabah dan qat'i tariq. Kalau mengikut ulama-ulama Syafi'i dan Maliki berdasarkan nas, mereka memang sebut dengan jelas dalam kitab mereka. Kalau dalam mazhab Hanafi, kalau kita ambil kesimpulan dia, gitu juga, boleh juga. Sebab apa? Sekurang-kurang maksud mereka ini, orang rampah kapal terbang ni, iaitu dia nak menakut-nakutkan. Tadi kan kita sudah baca ada ulama kata dengan maksud nak menakut-nakutkan. Termasuk dah. Lepas menakut-nakutkan, dia kata kapal terbang tu dah boleh jadi mati belakang. Kalau pilot tu, kalau pemandu dia tu buat kenaling, buat gapo, buat hilang pucuk, boleh jadi mati belakang. Fayam bagi, maka sepatutnya hukuman ini termasuk dalam hukuman tu termasuk dalam hukuman ni juga. Walaupun ini dari segi hukuman Islam lah. Lepas tu kena tengok banyak perkara lagi lah lain-lain tu. Ni kira dari segi hukuman tu saja. Dari segi hukuman tu saja. Lepas tu adakah syarat irabah ni kena di luar daripada bandar? Kalau dalam bandar tak termasuk, situ pun ada khilaf. Kita ambil hak moleknya sampai sekarang ni, dalam bandar tidak bandar pun serupa je. Yang pentingnya dia membuat orang tu ketakutan dan dia putuskan segala perhubungan orang situ, walaupun dalam bandar tu dengan hubungan luar. Dia tak boleh nak minta tolong dengan polis kau, dengan siapa-siapa kau tak boleh. Sebab itulah dalam bab ni mazhab Syafi'i dan mazhab Malik kebal. Dia kata mereka mensyaratkan al-maqtu' alaihim, orang-orang yang diceroboh itu mereka tidak ada harapan nak minta tolong, sama ada mereka jauh daripada bandar ataupun kerana mereka tidak mampu, lemah, ataupun kerana penceroboh tadi menghalang mereka daripada minta tolong. Mana segala telefon ke apa dipotong belakang, ambil belakang, segala handphone ke apa misalnya kita kata. Sehingga kalau mereka masuk dalam rumah dan mereka menghalang penduduk dia tu, penghuni rumah tu, daripada minta tolong, ini termasuk dalam quta'ut tariq juga. Tidak kata quta'ut tariq mana sekat tengah jalan tu. Memanglah asal makna dia tu begitu, tapi bukan maksudnya gangguan tengah jalan tu saja. Dalam rumah pun serupa juga. Hak ni molek dia. Boleh dipakai sekarang. Kalau dalam rumah pun lagu tu juga. Ini tersebut dalam Mughnil Muhtaj dan Syarah Dardir bersama dengan Hasyiah Sawi dan Mughni Ibnu Qudamah. Lepas tu hukuman hirabah. Hukuman hirabah dia ada perincian. Sebab orang yang menceroboh saat ni dia berbeza-beza. Hak ni buat setara ni, hak ni buat setara ni nya. Hak ni setara ni tak mati, tapi kena alih kat lah. Kalau setara tu lagu mana? Tidak bunuh, tak ambil harta. Hak ni ambil harta saja. Ambil pitih ke apa ni.
Tapi dia tidak mencederakan apa-apa. Setara mana hukuman dia tu berbeza-beza mengikut perbuatan dia tu lah. Kalau mereka itu muharibun tadi ditangkap sebelum daripada mereka dapat mengambil harta ataupun membunuh sesiapa, daigak dulu, hubisu ba'da ta'zir. Selepas ta'zir, mengikut hukuman ta'zir, mereka perlu dipenjarakan. Itu hukuman. Sehingga mereka bertaubat. Biar jadi molek dia tu, nampak kesan-kesan ataupun tanda-tanda orang jujur, orang baik. Ataupun kalau tidak sampai mati dan lejit. Ini hukumannya. Satu. Tapi kalau mereka ambil dah harta qadar nisab yang mana boleh dipotong tangan dia, kalau cukup nisab lah, mana potong tangan dan kaki dia dengan bersilang. Kalau orang curi tu kat tangan saja kan, cukup nisab. Dia ni tidak, pasal dia muharabah ataupun hirabah ni, dia tidak kerak tangan saja, kerak tangan dan kerak kaki dengan bersilang. Bersilang itu maksud kalau kerak tangan kanan, kaki kiri. Kalau kaki kanan, tangan kiri. Begitu. Tapi kalau dia membunuh orang yang tidak bersalah, tak ada apa-apa, dan tidak mengambil harta, mereka kena bunuh sebagai had, hukuman had, bukan qisas. Dia beza. Sebagai had dan sebagai qisas lain. Sebagai had maksudnya hak Allah, sebagai melaksanakan hak Allah. Kalau sebagai qisas, ini hak manusia. Mana kita kena rujuk kepada keluarga dia. Keluarga dia nak bunuh balas kau dia tak payah balas lah, kata dia. Bagi ganti rugi tak apa dah. Kita kena tanya keluarga tu kalau qisas. Kalau hak, tak payah tanya. Kalau keluarga dia setuju, kau tak setuju, kau tak boleh kena laksanakan hukuman tu. Itu beza dia, hak dengan qisas ni. Jadi tidak boleh keluarga yang terbunuh tu maaf, tak boleh maaf. Sebab ini hak Allah. Sama ada pembunuhan itu dilakukan dengan benda berat ataupun benda tajam, tak kira. Tak kira. Tapi kalau mereka membunuh dan mengambil harta, bunuh, lepas tu ambil harta, pemerintah diberi pilihan, ada pilihan. Kalau dia nak, dia boleh potong tangan mereka dan kaki dengan bersilang, atau membunuh mereka, atau mensalib mereka, atau ketiga-tiganya sekali, ataupun satu-satu. Ini mazhab Hanafi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Zailai dan disebutkan oleh dalam Durrul Mukhtar. Kalau mazhab Syafi'i, dia kata serupa dengan mazhab Hanafi juga dalam bab ni. Cumanya bezanya dalam masalah yang keempat, iaitu kalau pencerobohan ni dia melakukan dua-dua perkara, iaitu ambil harta dan bunuh. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak dipotong tangan di pencerobohan ni dengan bersilang, mereka hanya dibunuh dan disalib saja. Itu dalam Mughnil Muhtad lagi. Mazhab Malik pula serupa dengan Hanafi dan Syafi'i dalam bentuk yang ketiga sahaja, iaitu kalau dia membunuh seseorang dan tidak mengambil harta. Dari segitu serupa, iaitu hukuman mereka nya bunuh sebagai had, melaksanakan hukuman had, bukan qisas. Lepas tu perbezaan mazhab ni panjang lagi lah. Walau bagaimanapun hak ni kerajaan boleh pilih. Hak ni yang sebut ni beza dalam kitab. Apabila kita nak melaksanakan hukum, jelas selalu hak ni yang kita pakainya di Malaysia ni, hak ni, lagu ni. Ataupun kalau pemerintah boleh ada pilihan, bagilah pilihan. Gitu. Jelas selalu lagu ni caranya pakai. Jadi dalam ayat tadi dia suruh gitulah buat perkara. Au yunfau minal ard, ataupun mereka dibuang negeri. Buang negeri ni maksudnya lagu mana? Nak buang mana? Nak tahu mana?
Orang ada belakang. Kalau pergi tahu situ, tahu apa ni, pergi buat negeri, lepas tu dia duduk bebas dengan orang ramai, boleh jadi berlaku pula. Jadi apa maksud yunfau minal ard? An-nafyu minal ard apa makna? Ulama-ulama faham. An-nafyu minal ard berarti ramai daripada mereka mengatakan iaitu penjara. Penjara. Lebih baik lagi kalau kita nak pakai mengikut zahir ayat tu juga, penjara dengan kita buat negeri satu tempat yang asing daripada orang. Di mana-mana pulau. Gitu. Di mana-mana pulau tempat orang tak ada, penjara duduk situ. Zahir ayat tu pun masuklah buat negeri, buat dah tu. Tapi buat pun bukan buat bebas. Buat duduk dalam penjara juga. Mana penjara tu dibuat di satu kawasan yang tidak ada orang. Jadi orang tidak takut dah kepada dia, dan dia tidak boleh buat apa dah. Itu makna au yunfau minal ard. Lepas tu banyak lagi ni perbincangan ni. Cuba kita ambil di sini. Wa amman nafyu minal ard, jumhur ahli tafsirnya mentafsirkan bil habs, tahan, maknanya penjara. Li'anna an-nafyu an wajhil ard ghairu mungkin, kerana nak buat negeri ni tak mungkin. Nak buat negeri lagu mana? Sana ada orang tu, sana ada orang, negeri juga tu. Bumi juga nak buat daripada yunfau minal ard. Kalau kita pakai makna zahir, buat daripada bumi. Nak letak mana buat daripada bumi? Kalau pakai makna zahir lagi, pergi kepada zahir lagi, tak lagi. Sebab dia akan memudaratkan orang lain pula. Jadi maklum dah, yang dimaksudkan dengan nafyi ni buat ni, maksudnya zajr. Jadi hukum dia tu dengan supaya dia tu tidak boleh menakutkan orang lagi, dan menghalang dia daripada mengganggu orang-orang. Apabila dia pergi ke negeri lain, tidak akan terlepas juga, terganggu juga orang lain. Kalau buat negeri pula betul juga, makna mendedahkan orang lain pula. Jadi ini maksudnya al-habs. Sebab orang yang ditahan itu ataupun di penjara itu, dia putus daripada dunia, macam tidak duduk dalam dunia pun. Gitu maksudnya. Jadi maknanya au yunfau minal ard itu macam bahasa kinayah lah. Bahasa kinayah, maksudnya penjara, putus daripada dunia, tak ada arti dunia. Gitu. Lepas tu banyak lagi, gitulah. Dan kira-kiranya secara rekahnya begitulah. Kesimpulannya, puak-puak Uraniyin ini termasuk dalam hukum ayat saat ni bil ijma'. Sama ada ayat ini turun berkenaan dengan mereka ataupun selepas mereka tak cara. Pasal apa? Mereka ni telah buat sebut tadi ada berlaku. Ada berlaku. Mereka telah mengganggu perjalanan, pasal dalam perjalanan, dan mereka telah menakutkan orang, mengambil harta, membunuh penggembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kerak tangan dia, ada buat gini-gini ni. Kalau tak kira hak dia buat pun apa serupa dah. Tak apalah. Lepas tu gitulah secara rekahnya, habis takat Hirabah. Tetapi hadis ni tak habis lagi. InsyaAllah minggu depan kita bahas lagi. Sebab dalam hadis ni ada setengah perkara lagi. Setengah ulama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bunuh dia tu kerana murtad. Masalah kalau murtad, bunuh ke tidak? Murtad lagu mana? Hak tak ada khilaf, bunuh. Hak ada khilaf, lagu mana? Tu kita bincang pula. Hadis ni juga. Ulama pecah atas hadis ni. Tu kita akan bincang lagi lah. Akan datang insya-Allah pada minggu depan. Setakat tu dulu. Wallahu a'lam. Akhirnya.